Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di akhir pembelajaran, diharap pelajar akan dapat menerangkan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terdapat 6 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, iaitu yang pertama, memorandum, yang kedua, draft perlembagaan, yang ketiga, reaksi, yang keempat, perubahan dan pindaan, yang kelima, Majlis Raja-Raja, dan yang keenam, Majlis Perundangan Persekutuan. Mari kita lihat langkah pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dari aspek yang pertama, iaitu memorandum. Untuk makluman anda semua, sebanyak 131 memorandum bertulis telah diterima. Memorandum bertulis tersebut telah diterima daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum yang diterima ini adalah berkaitan dengan corak pentadbiran kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa dan juga pendidikan. Memorandum daripada Raja-Raja Melayu meliputi beberapa perkara. Raja-Raja Melayu telah mengemukakan memorandum baginda sendiri, antaranya mencadangkan supaya Persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang juga dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong haruslah dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Kekananan berpandukan kepada kekananan negeri yang rajanya telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong, yang mana bermula daripada Yang di-Pertuan Agong pertama hingga ke-9 mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Tempoh jawatan Yang di-Pertuan Agong adalah selama 5 tahun. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, berdasarkan memorandum daripada Raja-Raja Melayu juga, Raja-Raja Melayu turut akan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, kita beralih kepada memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Menerusi memorandum kali ini, kita akan memberi tumpuan kepada soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan menerusi memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam Parti Perikatan. Ini kerana terdapat beberapa pihak dalam Parti UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Kewarganegaraan jus soli ini merujuk kepada pemberian kewarganegaraan yang longgar dan terbuka. Dewan Perniagaan Melayu juga turut memohon agar pemberian kewarganegaraan diperketatkan. Manakala Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya telah menggesa agar Suruhanjaya membuat peruntukan kewarganegaraan menerusi kelahiran individu yang terbabit. Malahan, menerusi memorandum daripada parti politik dan pihak awam ini, masyarakat India juga turut menuntut agar kedudukan mereka diteliti dari aspek kewarganegaraan. Begitu juga dengan masyarakat Serani yang mahu hak mereka terus dipertahankan. Memorandum berkaitan bahasa dan pendidikan pula memperlihatkan bahawa MCA menuntut agar semua sekolah aliran bahasa Inggeris atau vernacular diteruskan. Seterusnya, mereka juga mencadangkan
supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Rentetan daripada perkara tersebut, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan. Draft perlembagaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengandungi beberapa perkara, iaitu yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Ini bermakna kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa dan peranan mereka yang tersendiri. Yang kedua, sistem kewarganegaraan jus soli kepada semua penduduk yang lahir di Tanah Melayu diteruskan. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu juga akan diteruskan. Yang keempat, konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang kelima, sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat, iaitu yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Mari kita lihat apakah reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini melibatkan beberapa parti politik. Mari kita lihat parti politik yang pertama, iaitu UMNO. Terdapat beberapa orang ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli. Perkara ini berlaku kerana mereka bimbang dengan kedudukan istimewa orang Melayu yang akan tergugat. Malahan, mereka juga meminta agar agama Islam mesti diakui sebagai agama rasmi manakala bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi bagi Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Parti PAS. Parti PAS mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu apabila prinsip jus soli diterima. Mereka juga mahukan kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara dan menuntut bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu turut melibatkan Dato' Onn Jaafar dari Parti Negara. Beliau telah menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Oleh yang demikian, Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat telah mengadakan kongres pada 4 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga melibatkan sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina yang mana ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Manakala MIC pula mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberi perhatian. Selepas draft perlembagaan dikeluarkan dan mendapat beberapa reaksi, seterusnya berlakulah perubahan dan pindaan terhadap draft perlembagaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah perubahan dan pindaan yang berlaku? Pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin dan Witi Sampatan telah berlepas sekali lagi ke London. Tujuan mereka ke London adalah untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang masih belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan telah dibuat pada draft perlembagaan tersebut.
Apakah kaitan perubahan dan pindaan tersebut dengan Majlis Raja-Raja? Untuk makluman anda semua, hasil pindaan disembah perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa peranan Majlis Raja-Raja amat penting sekali dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka seterusnya melibatkan Majlis Perundangan Persekutuan. Berikut merupakan peranan yang dimainkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan, iaitu pada 10 hingga 11 Julai 1957, draft ini dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan. Pada 27 Ogos 1957, draft Perlembagaan Persekutuan Melayu diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1957, iaitu bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Negara, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah berkuat kuasa secara rasminya. Secara keseluruhannya, menerusi pembelajaran pada hari ini, rumusan yang dapat dibuat ialah kejayaan pengubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa permuafakatan mampu membawa kepada kestabilan negara. Malahan, sikap keterbukaan dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.